من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يا عليم، علمنا من علمك ما ترضى به عنا. Wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, ajarlah kepada kami ilmu yang membawa pada kami dapat keridaan kamu. Wa tu'akhidna bima ta'lamu minna. Ya Allah, jangan kamu ambil salah kami terhadap dosa-dosa yang kami buat. Ya Halim, khalliqna bi khuluqil ilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sambung surah Syura minggu lepas, kita ambil daripada ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Syar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. Ayat yang ke-13 daripada surah Syura. Minggu lepas tersebut surah ini namanya Asy-Syura. Macam kalau kita baca dalam sembahyang wajibnya surah Al-Fatihah, nama dia Syura. Syura sampai sekarang pun kita guna makna perkataan syura untuk mesyuarat. Dalam lepas ni ada majlis syura, kita guna perkataan syura sempena bahasa Quran. Mudah-mudahan ahli-ahli syura yang ada dalam gerakan Islam di Malaysia ni, syura, ahli syura, ingat balik bahawa syura makna dia mesyuarat. Yang kita sebut minggu lepas, mesyuarat bukan tiru-tiru orang putih, bukan tiru orang Eropah, tapi tiru Nabi Muhammad SAW, tiru Quran. Orang putih baru dalam 200 tahun 300 tahun ni, sejak kurun yang 17, 18, 19, baru faham, baru dia ada syura, baru ada majlis parlimen kau namanya, Dewan Negeri kau namanya, apa nama ni, apa kita panggil apa nama saja boleh ubah nama, tapi syura, mesyuarat, berpakat, berbincang adalah kerja Islam. Nampaklah bahawa Islam ni terlibat dengan politik. Orang yang mengatakan Islam lain, politik lain ni orang yang jahil dengan Islam, atau jenis orang makan upah, upah di Yahudi, yang upah di Nasrani, apa semua sekali. Kesimpulannya, syura adalah kerja Islam. Nabi kita Muhammad SAW adalah pengurusi syura, majlis mesyuarat jemaah itu. Satu,
Yang keduanya minggu lepas dia sebut satu daripada perkara yang Allah murka sangat ialah syirik. Takadu samawati yatafattarna min fawqihinna, hampir-hampir langit atas kepalamu ni pecah hancur kerana mengarah kepada orang syirik. Kita Melayu pun sebut syirik, Quran pun sebut syirik. Syirik makna sekutu, kita panggil. Makna kita orang Islam diajar supaya terima Islam 100%. Jangan tambah takut dengan barang lain. Jangan tambah takut dengan demokrasi ke, jangan tambah takut dengan nasionalis ke, jangan tambah takut dengan sosialis ke, jangan. Kau tambah takut juga, makna kita berasa tak sempurna Islam. Kau tak tambah dengan benda ni, tak takut benda tu. Dan yang di Arab baik, di Malaysia dengan orang Melayu baik, banyak orang yang tolak Islam campur dengan demokrasi. Dia berasa Islam saja tak jadi. Kau tidak campur dengan demokrasi, tak campur dengan apa. Sedangkan dalam Islam tu lebih demokrasi daripada demokrasi barat. Tak perlu tak tambah lagi, kerana Islam mari pada Allah. Allah adalah Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir. Allah ni dia yang buat. Kalau kita ke engineer, dia engineer. Kalau ke motorcar, engineernya ialah apa ni kita panggil mekanik. Bila kita beli kereta Mercedes ke Proton ke, dia ada engineer dia. Kita tak boleh nak guna kalau tidak melalui tunjuk ajar daripada engineer. Dia buang minyak di sini, membuah air di situ, nak pam minyak di sini, nak pam angin di sini. Jangan bertukar, atau takik minyak dengan takik air, jangan bertukar. Benda-benda gini kita mesti terima nasihat engineer sebuah motor, sebuah enjin. Kalau kita beli barang enjin, langit bumi ini ialah produk pada Allah. Di antara orang yang dibubuh, di antara benda makhluk yang dibubuh atas muka bumi ini ialah manusia. Manusia didedah depan dia perkara-perkara yang kita panggil orang sama orang, nak bersaing lagu mana. Kita dengan tok lelaki kita dengan bini kita dengan jiran kita dengan saing kita dengan adik-beradik kita, dengan kongsi kita, partner kita, nak buat lagu mana. Semua ditunjuk ajar oleh Allah. Hak ada nas, kita terima nas. Hak tak ada nas, kita balik pada syura. Jadi syura adalah ajaran Islam yang jelas menunjukkan bahawa Islam terlibat dengan politik. Dan di Kelantan ni kita buat dirham dinar, duit dirham dinar. Dirham dinar ni duit Islam. Mana boleh dirham dinar ni adalah negeri kalau tak ada kerajaan. Dirham dinar ni kita ambil daripada duit asal duit daripada Baghdad, daripada Mesir, daripada Mekah, Madinah. Jadi belah mana duit dirham dinar ada, kerajaan tak ada? Mana boleh kerajaan buat duit mana boleh Islam buat duit kalau dia sendiri tidak berkerajaan. Sebab tu di Mekah, Madinah, apa namanya, belum pada dinar dirham ni dia ada kerajaan cara dia, tapi duit dia tak ada, tapi menupang. Di benda begini para hadirin semua kita kena faham bahawa ulang balik bahawa dalam Islam ada kerajaannya, dalilnya ada syura. Syura ni mana boleh ada syura kalau tidak dibentuk kerajaan lebih dulu. Satu. Yang keduanya disebut minggu lepas, wa tunzira yaumal jam'i, wa tunzira yaumal jam'i. Aku turun Quran ini padamu Muhammad dengan tujuan kamu kena beri ingatan, beri inzar, beri warning pada manusia bahawa di sana ada yaumul jam'i, ada hari yang dikerah. Jam'i mana ipun, satu hari kelak Tuhan akan ipun semua segala mayat. Benda ni yang masuk juga tak ada demokrasi. Kita ahli demokrasi, tokoh demokrasi, tokoh undang-undang Eropah tak pernah sebut bahawa lepas pada dunia ni hancur ada kiamat. Tak ada. Manusia nak erti lagu mana kiamat. Kiamat ni kita boleh erti melalui Nabi Muhammad baik sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi apa semua sebut dunia satu masa kelak akan dihancur leburkan, dan Tuhan akan buat dunia lain ibu nama banyak. Kalau kita baca dalam sembahyang hari Yaumuddin, Malik Yaumuddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari agama. Malik Yaumuddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Agama, ad-din, agama apa panggil, pembalasan apa panggil. Maknanya kita orang Islam, baik Melayu Muslim, baik Cina Muslim, Inggeris Muslim, dia kena reti sebarang gerak kerja kita di muka dunia ni, baik mikir, baik bercakap, baik makan, baik minum, baik makoh, baik mengundi, semua ada balasan berlaku di akhirat kelak. Malik Yaumuddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan.
balasan mengikut agama, bukan mengikut demokrasi, bukan mengikut kebangsaan, bukan mengikut parlimen kita, dewan negeri kita tak. Sebab tu bila kita nak buat dewan negeri, kena buat undang-undang serupa dengan ad-din, serupa dengan Islam. Kalau buat lagu lain juga tak pakai kerja. Atas dunia ni pakai akhirat kelak, saya kata serabut mu ni. Aku ada agama aku sendiri, ada peraturan sendiri, maka aku nak buat, aku nak balas tamu mengikut agama aku, bukan mengikut demokrasi mau buat-buat tu. Panas sangat dia buat-buat. Nak buat sendiri, dia buat dunia lain lah, buat bumi sendiri, buat langit sendiri. Apa hidup ten atas bumi aku ni apa ya? Ini kena faham boleh. Jadi minggu lepas disebut Yaumul Jam'i, dia mau sebut apa nama ni, kita dah baca malam-malam jemaah di rumah masjid Ambon tu, lebih kurang 40 nama kiamat. Yaumul Jam'i sepuluh hari ni, Yaumuddin sebab kita baca Al-Fatihah, Yaumut Taghabun dipanggil. Ada surah Taghabun makna Yaumut Taghabun akhirat kelak orang pakat menyesal, hari pakat mengeluh berlaku. Orang jahat mengeluh cara jahat, orang baik pun mengeluh cara baik. Orang jahat mengeluh, Allah Tuhan, kalau mungkin semula mang, kalau mungkin aku kira semula aku Malaysia, kenapa aku atas dunia hari tu aku duk gotok, aku duk tak teringat ke agama. Sudah dia mau sebut hari tu kita duduk atas dunia lele ni betul-betul supaya anak kita duduk dalam bilik periksa. Cumanya anak kita masuk periksa SPM ke apa semua sekali, dia hanya tetap daripada pukul 8 hingga pukul 10 misalnya, pukul 10 hingga pukul 11. Dia nak tulis berapa, nak bikin berapa boleh, jangan wedan dia seruh kertas tu kepada cikgu dia, tak boleh ambil balik dah. Nak beki apa pun beki, tapi jangan wedan seruh surat kertas tu kepada cikgu hak jaga, musyrif ataupun menjaga. Dan dia seruh kertas ni nak ambil balik, cikgu ambil semula nak balik, tak boleh. Ambil tu kita atas dunia ni, Melayu kau Cina kau putih kau Mepah kau UMNO, lagi kita duduk atas dunia ni, hari kita duduk ni tempat bilik periksa Allah Ta'ala. Kita semayang tadi, semayang kau duduk subuh, pas semayang tu dia semayang tu kosong kau tidak tawaduk, belum pada semayang nasi dah perut mu makan nasi halal kau nasi haram, kain tubuh mu pakai lagi semayang kain hok beli duit halal ke duit haram, kereta hok mu naik, motor hok mu beli minyak apa semua sekali, semua terlibat belaka. Semayang walaupun sebut semayang, tapi dia beri habis segala-gala benda yang telah makan minum kita nak pergi semayang, kain pakai kita nak pergi semayang, rumah tangga kita duduk kita nak belum pergi semayang tu, muhtam kita buat duit halal ke duit haram, minyak kereta kita, minyak motor kita, sebab mak nikah benda yang kita guna atas dunia ni semua diperiksa oleh Allah, halal haram. Dia periksanya ialah malaikat kiri kanan kita. Kiri kanan kita ada malaikat. Ni tak ada dalam demokrasi. Tak pernah tokoh demokrasi di Eropah ke di London ke di Washington ke tak pernah sebut manusia dikawal oleh dua orang polis daripada Allah yang kita panggil malaikat raqib atid. Semua orang ni rekod berlaku. Kita kecek, kita tidur, kita kecing berok, berapa semua jok daripada akhir balik berhenti mati, semua rekod berlaku. Dan rekod tiap-tiap petang buat naik ke langit, pagi turun. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat bergilir, malaikat malam dia turun murid petang ni, malaikat siang dia turun pagi tadi naik petang ni. Satu penterbian cukup pas, cukup kemas, cukup disiplin. Tak ada kerajaan yang begitu teratur lain pada kerajaan Allah jaga manusia. Ya, sebab tu kalau kita nak megang kerajaan juga, kita kena buat peraturan-peraturan serupa dan selari dengan kerajaan pusat. Kerajaan pusat bukan di Kuala Lumpur dah, kerajaan pusat di langit. Kerajaan pusat hak Kuala Lumpur tu satu daripada kerajaan yang turut hak langit. Kena dengan hak langit, kerajaan Kuala Lumpur selamat. Tak kena dengan langit, kerajaan jahanam akhirat. Jadi asasnya ialah Islam. Kebangsaan tak pakai kerja, demokrasi tak pakai kerja, yang pakai kerjanya Islam. Ini dia sebut apa namanya, kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika Allahul Azizul Hakim. Mula-mula ayat kedua dia sebut gitu, kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablik. Ya Muhammad, padamu daripada sains-sains hok dulu, nabi-nabi, rasul-rasul zaman dulu, yang beri wahai padamu ialah aku. Siapa dia aku? Allahul Azizul Hakim. Aku ni nama Allah, sifat aku Al-Aziz. Yang Aziz maka kita panggil, tak ada tolak banding. Al-Hakim yang cukup bijak. Aku ni gagah, tak ada tolak banding. Nak banding yang gapa tak ada siapa. Al-Hakim yang bijak. Jadi kita sebagai orang Islam, ada kita ni Melayu ke Cina ke, bila kita puja Allah, kita bersatu hati.
Kerana Allah ni sifat dia Al-Hakim. Dalam banyak-banyak Al-Hakim makna maha bijak. Maha bijak makna orang yang tahu ke depan, boleh baca benda depan. Bijak kita panggil. Kalau baca sini tu hok panggil itu bodoh. Kita nego baik, kita berkahwin baik, kita berkira berapa saja, kalau kita pandai baca akan datang, maka kita disebut bijak. Dia tak ada orang yang lebih pandai baca akan datang lain pada Allah SWT. Jadi bila kita nak turut Tuhan, pilih Allah. Kerana Allah ni dia sebut sendiri Al-Hakim. Orang pemimpin kita, baik kita dengan anak kita, dengan ayah dia, mak pak kita, kena bersifat Al-Hakim. Seboleh-boleh kira juga masa depan. Dan masa depan yang paling depan ialah lepas pada mati. Dalam kubur aku lagu mana, bila aku terlepas nyawa daripada dunia, masuk dalam kubur, lagu mana keadaan aku. Atas dunia ni aku ada anak bini, aku ada harta, aku ada rumah, aku ada adik-beradik, aku ada sahabat, aku ada cagar rembeng, ada obarah. Dalam kubur dalam apa sekarang, lepas belah mana tiga tu, nak makan mana aku, nak meraung tak ada apa dia dengar, nak tepik tak ada siapa dia dengar, nak angkat telefon tak ada telefon, nak panggil saya mati berlaku berguling angin dalam kubur. Mikir lagu ni, kalau kita pandai mikir lagu ni, kita bijak. Lagu mana? Tak ada cara lain pada tu Islam. Tu kebangsaan mengarut. Bangsa Melayu, mana bangsa Melayu boleh tolong orang mati? Soalnya bangsa Melayu, bangsa Arab, tak ada orang Arab boleh tolong orang mati. Kalau boleh tolong orang mati, hanya Nabi Muhammad SAW. Biar kita panggil syafaat. Sebab terlepas pada bank, sudah bank apa, kita baca Allahumma rabbah hasil da'wati tamah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilat al-fadilah wa syarfadu wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'atah wa ba'athul maqam al-mahmud. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad ini maqam yang dipuji yang kamu janji. Jadi kita harap benar, kita masuk dalam kubur, walaupun tak ada makan minum, tak ada kain pakai, tak ada apa semua sekali, kita harap kita dapat terima syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kenal kita, mula kita baru beranak, dia mati tengah 2000 tahun dah. Kita tak kenal Nabi Muhammad, kita baru. Nabi Muhammad tak kenal kita, mula dia mati lama dah. Pas lagu mana berhubung, menyambung kerja Nabi Muhammad. Ini sebab tu kita bahkan ayat yang kita baca hari ni ialah syara'a lakum minad din, kita baca hari ni. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Syara'a lakum, kalau kita panggil syariat. Syariat ni kerangka bahasa dia syara'a. Syara'a maknanya buat jalan. Lalu ni kita buat jalan, jalan kampung, jalan nak pergi Kedah, jalan nak ikut pejabat, jalan nak pergi Musain, jalan nak pergi lapar terbang. Jalan ni dia panggil syariat. Sunnah pun dia panggil, syariat pun dia panggil. Muhammad, aku buat jalan untukmu. Jalan terus ke syurga pun aku buat, ke neraka pun aku buat. Hak aku buat untukmu ni nadin ugamu. Jalan dia ugam baru tolong. Din kita panggil ugam. Orang lain dipanggil way of life, tariqul hayat, cara hidup. Cara hidup ni ugam. Cara hidup orang kampung ada cara dia, cara orang bandar ada cara dia, orang mengaji ada cara hidup, orang tak belajar ada cara dia. Cara yang paling betul sekali ialah ad-din. Apa dia? Din ni ma wassa bihi Nuhan. Aku beri jalan padamu serupa dengan aku buaya pada Nabi Nuh. Wassa, ada dua perkataan. Wassa, sikit lagi dia sebut awhayna. Wassa makna wasiat. Ugamanya aku wasiat ke Nabi Nuh. Wasiat ni perkataan orang nak mati, kita panggil wasiat. Panggil anak-anak nak wasiat sikit. Kalau kita sakit berat, kita panggil apa ni, wayak agak budak-budak nak wasiat sikit. Wasiat ni orang tak bergurah dah. Kalau sebut kata wasiat, orang tak bergurah dah, orang yang betul. Tanah ni nak beri ke timur, rumah ni nak beri selamat, lembu sedini untuk pergi apa, kereta ni. Ini kataan wasiat. Bila sebut kata wasiat, anak-anak kita dengar dengan hormat. Ayah nak mati dan wasiat dah. Sebagaimana orang hormat pada perkataan wasiat, Allah Ta'ala nak tengok orang hormat pada agama. Kerana agama ni bagi aku wasiat. Pada siapa dia lagi? Nabi Nuh hari tu lagi. Nabi Nuh, Nabi tak ada siapa dia tahu sejarah hidup dia. Lalu lama dia. Dalam sebuah kitab nama, apa kitab dibuat oleh seorang India, Mubarak Furi. Nama apa dia ingat tu. Dia buat teka.
daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi kita terus kotuk dia Ma'ad ibn Adnan lebih kurang 20 tapis. Daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin sampai Ma'ad ibn Adnan 20 tapis. Daripada Nabi Ibrahim ujung tu Nabi Ibrahim terus ke Nabi Nuh 20 tapis, 40 tapis. Lepas daripada Nabi Nuh ke tu Adam 20 tapis. Jadi kira-kiranya lebih kurang 7,000 tahun lah Nabi Nuh. Kata-kata dia tak apalah, kita katalah 10,000 tahun Nabi Nuh hidup 10,000 tahun hari itu, betul tidak wallahu alam. Aku siap ke Nabi Nuh agama serupa dengan aku wikmu wallazi awhayna ilaika, serupa dengan aku wahai padamu. Nabi Nuh aku wayak ke dia agama serupa dengan aku wahai padamu. Wa ma wasayna Nabi Ibrahim, dia serupa juga dengan aku wasiat ke Nabi Ibrahim. Wa Musa, dia wasiat ke Nabi Musa. Wa Isa, wasiat ke Nabi Musa, Nabi Isa, an aqimuddin. Mu semua kena jaga agama. Aqimuddin, kena betul agama. Aqama yuqimu, kita panggil memperbetulkan atau mendolak, kita panggil. Agama ni kena dolak. Kebangsaan tak payah dolak. Demokrasi tak payah dolak. Apa lagi? Keadilan tak payah dolak. Kenapa? Dalam agama tak ada berlaku. Banyak mana benda demokrasi nak ada berlaku dalam agama aku. Banyak mana pembangunan nak ada berlaku dalam agama aku. Jadi kita esok pagi pukul 10, pukul 11 baik dah ni. Pagi esok kita lagi bangun apa ni kampung di Bukit Merebah pagi esok. InsyaAllah pakat-pakat pergi belakang. Pasir Putih Bukit Merebah. Kita nak bangunkan bandar sukan. Stadium pun ada. Rumah mampu milik pun ada. Cara-cara kita orang miskin, kita tak nak duit kerajaan, tak nak harta kerajaan, kita boleh buat stadium. Kita kira pandai, mula kita ada otak. Tidak orang yang ada otak, kita pun ada otak juga. Itu dia tu. Kita buat stadium. Dia mau pesan stadium ni, jangan buat sport stadium lain. Stadium ni kena ada bucu-bucu dia tu tempat semayang. Tak sawat masjid. Masjid ni payah sana. Nak tinggal stadium tu masjid, orang nak tengok bola lagi, nak semayang lagi. Jadi kita buat musalla kecil-kecil ikut biar tu, biar muat 10 orang, 15 orang. Tengah-tengah tanya semayang, tengah-tengah obat, kita berhenti semayang. Tu imam seorang, makmum boleh 10-15 orang. Lepas tu di luar stadium tu kena bubuh tanda kiblat supaya kita duduk pada arpah. Kita pergi pada arpah, kita tengok kerajaan Saudi buat tanda kiblat mungkin. Kerana kita duduk arpah tu tak tahulah ke mana jatuh naik. Dia tulis kiblat, awal kiblat. Hamba kata kena buat supaya tu di luar stadium. Kalau dalam stadium tak apa, di musalla tu ada kiblat. Di luar tu kalau tak muat stadium, orang semayang luar, kiblatnya tak boleh tu kiblat, arah kiblat stadium. Allah kami minta kekal kerajaan ni, insya-Allah parahnya pandailah kita. Kalau kerajaan lain mari nak mengajar lagu tak boleh. Tak boleh. Dan mengajar lagu jadi faham dia kan. Allah. Baik. Aku buat jalan padamu jok Nabi Nuh, jok Nabi Ibrahim Musa. Gapo dia benarnya? An aqimuddin. Kamu semua kena jaga agama. Aqimuddin. Kena daulatkan agama. Macam aqimus salah. Dalam Quran sebut aqimus salah wa atuz zakah. Aqimuddin serupa dengan aqimus salah. Waktu Allah Taala minta kita sembahyang, dia minta kita bukan sembahyang saja tak, sembahyang boleh kena iqamah. Kalau kita duduk sembahyang lah ni kena, kalau tidak wallahu alam. Tapi sembahyang mesti iqamatus salah. Qamatis salah. Yuqimuna salah. Aqimus salah. Aqamus salah. PM Darik pada yuqimuna salah. PM Madi pada aqamus salah. PM Amma pada aqimus salah. 3 PM itu dalam pengajian Arab, sastra Arab ada berlaku. Semayang jangan semayang saja, mesti semayang dengan bentuk iqamatus salah. Semayang dengan cermat. Puan sebut tadi lah. Lain pada petang tayak. Lain pada rukun 13. Kena ada khusyuk tawadhu. Dan khusyuk tawadhu tak jadi. Kalau nasi, kalau kita makan nasi, duit haram. Ambil motor orang jual, beli peti, beli beras, beli nasi berat makan. Perut kenyang, tapi bajol ataupun ruh daripada nasi haram ni tak pergi kelak. Tak pergi pada, tak jadi apa kita panggil, tak jadi khusyuk tawadhu.
khusyuk mana tenang balik fikir yang kita tenang tu pada kita tenang warna moga nasi perut nasi kita ni makan duit haram, duit rasuah, duit butang piti orang tak bayar, piti bank kau, piti orang kau lewat bayar. Puan sebut minggu lepas bagi kau Muhammad minta piti untuk guru maka kata tubuh segar gini berapa ni piti hamu habis kau bayar gotan la ilaha illallah cak bayar gotan habis kami tak ada piti minta ngaku sabar dan nak buat orang dipikir ataupun terus maya dekat-dekat Nabi Sallam bunyi motor tet siapa dia pakai motosikal mari lewat dia cadang dia motosikal mari lewat tak apa dia ajar ke dia motosikal mari awal lah ni dekat Nabi Sallam baru bunyi tet motor dia kita nak maya serabut cakap motor dia ni semuanya orang tidak akim tidak semaya cara iqamah semaya cara tradisi ya semaya lagu jangan harap boleh tupan dia akhirat wala tatafarraqu fi aqimuddin wala tatafarraqu fi tengok dua perkataan mau bermakna serupa tapi dua nak bersungguh aqimuddin wala tatafarraqu fi aqimuddin hendaklah kamu betul dan jangan kamu pecah belah jangan ada di antara kamu jod daripada Nabi Nuh sampai kena umat Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Muhammad jangan pecah nak agama kita ni masalah besar ni pecah mu ambil agama aku ambil kebangsaan mu ambil agama aku ambil Islam mu ambil agama jod daripada Arab sampai ke Melayu ni penyakit besar yang menipu kita learning ialah tak percaya ke agama orang Melayu Islam orang Arab di Mesir itu hampir 95% apa namanya Islam tapi ada sosialis ada nasionalis ada komunis ada natan macam-macam jenis natan tak arah ke agama wala tatafarraqu fihi mu jangan berpecah belah dengan agama dalam agama cukup lekat nak gapo nak demokrasi ya dalam agama ada demokrasi Nabi kita Muhammad SAW adalah apa kita panggil kalau kita dengan kita panggil fungsi lah fungsi esko apa orang panggil fungsi ke gapo panggil esko ni ada fungsi dia lah Perdana Menteri Nabi Muhammad ni Perdana Menteri lah orang lain tu menteri Nabi Muhammad kata kalau anak tina aku seorang hak curi aku kat tangan dia tu nak ayat demokrasi kalau anak tina aku seorang petimuh ni lau syarikat fatih binti Muhammad laqatat tiada kalau Muhammad timuh anak aku hak jatuh seorang ni lah hak tina seorang ni lah tina jatuh pusing di belakang dia curi aku kat tangan dan Nabi Muhammad kata dia tak menawak nak ayat demokrasi yang Nabi Muhammad SAW Islam ni siapa kau pikat Nabi Muhammad SAW walaupun anak dia ramai mati belakang tinggal seorang hak tina hak seorang ni bukan dicuri aku kat tangan ni yang orang panggil keadilan ditunjuk oleh Islam waktu Sayyidina Umar apa namanya Sayyidina Umar bercakap bangun seorang dia afafta fa'afa ra'itaka walau rata'ta rata'am hei Umar yang selamat negeri ni kerana mu afafta kerana mu'iffah mu tak ganggu harta orang kalau mu dengan sebab mu tak ganggu harta orang maka anak buah mu rakyat mu tak ganggu belakang kalau mu makan harta orang rakyat makan belakang harta orang lain orang ni semua nak rakyatnya pemimpin perlu iffah dia daripada rumah tangga sampai ke negeri sampai ke negara pemimpin ni merupakan tonggak rakyat ni bayangnya kalau sebuah negeri itu berjuru tanda pemimpin dia berjuru kalau sebuah negeri tak berjuru tanda pemimpin tak berjuru afafta fa'afa ra'iyatuka walau rata'ta rata'un buatan berjuru hei Umar maka rakyat berjuru belakang tapi kalau mu rangguh harta orang rakyat rangguh belakang harta orang lain rangguh ni bahasa kantang iti lah mana ambo suka bahasa sendiri supaya mudah faham baik dua kabura al-musyrikin ma tad'uhum ilaihi kabura al-musyrikin ma tad'uhum ilaihi buasa besar buasa guna buasa pelik kabura maknanya buasa pelik atas kafir musyrik ma tad'uhum ilaihi dia kamu ajak orang musyrikin ni buasa pelik benar agama hak mu bawa musyrikin makna petadilah musyrikin makna orang dia tak puas hati dengan agama kau tak tepek dengan barang lain timbang orang semua berala tak harap berasa puas hati
tak puasa hati kau sembah Allah, kau tak sembah berhala. Semua berhala, sebuah kumpul keramat, puja orang, anggap orang ni keramat kau tu ni. Ini semua ni boleh membawa pada syirik, kerana puasa tak puas hati kalau kita doa pada Allah, kau tidak berdoa di kubur keramat, kau tak pergi doa di kubur keramat apa semua sekali. Kenapa? Kerana kita budaya lama puasa tak puas hati dengan Allah Ta'ala, kau tak puja kubur, kau tak puja pohon kayu, kau tak puja orang apa semua. Ini syirik. Dan bila membawa mari Islam, puak-puak musyrik ni tak puas hati, kabura, berasa hebat, berasa pelik, benar kan bawa. Para ni semua apa nama ni, satu daripada perkara ajaran agama sebut tadi lah, kita ada akhirat. Dan kalau sebut akhirat, berasa pelik orang yang tak biasa dengan akhirat. Orang demokrasi sepama sebut tadi, tokoh demokrasi tak aja sebut akhirat. Dia nak sebut gana menurut akan datang. Mana awak tahu menurut akan datang kalau tidak melalui wahyu? Para ni semua oleh kerana depan kita ni yakin ada akhirat, dan kita baca hari-hari Malik Yaumiddin, Tuhan kuasa penuh hari pembalasan, orang jahat tak jadi jahat. Kenapa? Dia jahat, ropok boleh pitih, tapi tak sudah dengan Tuhan juga. Nipu tak sudah dengan menipu, kalau tipu boleh pitih. Rasuah boleh pitih. Amba sebut hari tu mula-mula amba pegang jabatan, mari seorang tokoh besar daripada Perak ke mana, Tok Guru bagi kawasan ini 1 juta lah, 1 juta. Amba pegang janggut, amba kata menatan ni, amba tak kata di mana, atau amba pegang janggut, mu tak tahu aku ada janggut, menteri besar mana ada janggut daripada aku. Amba senyap renung, dia lari dia. Beri sejuta menyahu, boleh sejuta mampu je, aku mati mu mampu serupa ya. Jadi mudah-mudahan semua orang mikir pendek, tak ingat ke akhirat, maka atas dunia segala-gala, nak makan, nak minum, nak berzina, nak gapo atas dunia ni, kerana atas dia, bagi dia ya ni lah hidup sekali, dia mati tak nak buat apa. Tu hak mu kata tak boleh buat apa. Bila mati ada salah lagi, hiduplah kubur hidup juga. Jadi hidup ni hanya Islam ajar, tak ada ajar. Jadi kita sebagai bapa kena ajar ke anak, cikgu kena ajar ke anak murid, kerajaan kena ajar ke rakyat. Itu dia, supaya kita didik anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, rakyat kita, bahawa depan kita ni ada hari Yaumul Jam'i, hari Pipung, Yaumul Tarabun, Yaumul Fasli, macam-macam nama dalam Quran. Apa nama ni, nak suruh manusia sedar bahawa masa depan ada kira bercampur dengan Allah SWT. Kita bawa motorkar, walaupun kita ada lesen, tapi kadang-kadang kita gedebah perut tengok ada road block boleh nampak road block tu gagal lah poket, lesen ada tak ada. Kerana bila road block arti dia soal kita, cek ada lesen, cek ada road tag, cek tayar botak cek tu baru boleh ni kita boleh pujuk. Ingat lama apa kita boleh rayak maaf lah tu amba tak ada rekod lagi hari ni, tupalah apa tu nunggu itu mati. Boleh ada dia lepas, akhirat kelak tak ada lepas, mereka tak reti lepas orang dia apa tak ada. Dan serah kertas periksa pada cikgu, pada ambil balik tak ada dah. Bila nyawa kita diserah pada Allah Ta'ala, ikhtiar tak ada dah. Bila tak ada ikhtiar, nak balik semula ke dunia, kita bertabik berlulun sekalipun tak boleh dah. Jadi ketika itulah yang menyebabkan waktu Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki berzina, apa nama ni, nama apa tu, laki-laki berzina, dia pergi mengaku depan Nabi dia berzina, tak pada tahu. Tapi pada berzina dia mikir, tak sudah aku ni kota lagi tak ada rejam, tak sudah. Ma'iz al-Aslamiyah, Ma'iz, nama Ma'iz, salah nama Ma'iz, ni aku halaktu ya Rasulullah, punah dah aku ni ya Rasulullah. Dia gilik kanan, dia mengaku ya Allah ya Rasulullah, punah dah aku. Nabi pusing lik kiri, Nabi pusing muka lik kiri, dia mari lik kiri pula, halaktu ya Rasulullah, punah dah aku ni. Dia minta Rasulullah rejam dia. Akhir Nabi kata, coba tak budak ni gila apa dia kata.
Nabi pesan ke sahabat dia, budak ni mari duduk mengaku depan aku dia berzina ni, sedang kita tak boleh tengok ni, apa yang mari duduk mengaku depan aku? Gila kau mabuk kau berapa? Cek tengok, tak ya Rasulullah, dia tidak gila, dia menyesal supaya dosa dia berzina dihapus melalui rejam. Kalau kita panggil hudud, akhirnya kena rejam. Bila kena rejam, bila orang rejam tu supuh kata, ambil batu, ambil kasut, lepas supuh. Nabi kata mu jangan supuh, kerana taubat dia taubat ni kalau bagi ke seluruh orang Madinah tak habis lagi. Banyaknya Tuhan terima taubat dia sampai kalau bagi ece-ece dia penduduk Madinah tak habis. Ini perhatian semua, dia nyesal. Tak ada atas dunia tak ada sistem ekonomi, apa sistem perundangan ia boleh orang menyesal, tak ada lain pada Islam. Bila orang kena denda ataupun orang lari, kalau boleh jumpa, kalau boleh tak ada dia lari masuk bukit mana boleh 10 tahun 15 tahun tutup pakai, tak ada apa. Menyesal tak ada sebab menyesal, dah lari menyesal apa dia. Tapi dalam Islam lari tak jumpa polis pun jumpa orang malaikat, tak jumpa dengan polis pun jumpa malaikat maut. Tak sah masalah. Malaikat yang disuruh diri. Ni ajaran lagu tak ada dalam demokrasi, dalam kemasalah lain pada dalam Islam. Sebab tu tak ada cara lain hidup terdunia lain pada menggunakan Islam sebagai way of life, sebagai cara yang paling baik untuk hidup kita. Barulah apa namanya rasuah tak ada, berapa tak ada sama sekali. Dan Kelantan alhamdulillah 23 tahun kita beriang Kelantan, pegawai ambo tak ada lagi boleh tangkap rasuah ke tak ada. Kerana kita ajar budaya itqan mas'uliyah. 3 asas yang kita buat. Hei pegawai, sama ada pegawai politik, sama ada pegawai kerajaan, mu kena ingat pertama ubudiyah. Asas hidup dunia ni hamba Tuhan. Tak usah kayak lah rakyat Kelantan ko rakyat tak usah kayak. Tak usah biasa. Kita ni hamba Allah. Tidur malam pun jadi hamba Allah Taala. Mak kita ni semakin megah jawatan, semakin banyak tanggungjawab. Akhirat kelak di Kelantan ni orang pertama kena panggil raja. Hei ku apa? Ku Ahmad Faris, aku pergi menjadi raja, muat kepada dia. Raja kata saya serah ke Ni Aziz. Sudah. Ni Aziz kata saya serah ke Esko. Esko kata serah ke pegawai DO ke apa. DO kata saya serah apa, DO kata saya serah Tok Gawa. Tok Gawa kata serah Tok Mulu. Ni tali. Orang ni semua bertanggungjawab jaga agama Allah. Harta ko, tanah ko, balok ko, jawatan ko, itu semua bertanggungjawab. Akhirat kelak siapa dia ada suah senyap-senyap, akhirat kelak terbuka. La takhfa minkum khafiyah, tak ada benda hak selindung. Akhirat kelak semua terdedah belaka. Ingat benda lapalo, insya-Allah orang tak jadi. Tak jadi nak buat dengan saya. Tak ada cara lain untuk menyelamat. Gaji polis jaga. Polis ni orang, bukan malaikat dia. Dia pun nak pergi juga. Menteri besarnya orang, dia nak pergi juga. Dan menteri orang nak pergi juga. Ketika kalau lain pada benda nak duit, selagi kena jaga, nak ampun dosa tak ada orang boleh ampun daripada Allah SWT. Sebab itulah ubudiyah itqan makna kita buat secara betul-betul berkualiti, kita panggil, dan mas'uliyah. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'an na'im, thumma la tus'aluna yawma idzin 'an na'im. Akhirat kelak akan makan soal-soal saya mengenai nikmat aku yang mata aku tengok apa, Quran aku tengok pada masjid aku ada, mu tengok pada masjid. Kita turun tanah, bawa kereta bung masjid dekat kanan, kedai kopi dekat kiri, kita berhenti di kedai kopi, restoran, masjid tak cara. Mu tengok pada masjid, aku mata aku muka, aku kaki, aku telinga mendengar kau dak Quran aku tangan pakah nak apa. Ni benda-benda gini perhatian semua dalam Islam tetap tak ada orang yang boleh sekat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bagi tadi kita baca kunut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Hei Tuhan, kamu jangan melakukan hukum, putusan mari padamu. Putusan orang lain tak serupa denganmu, tak pakai. Wa yuqda alaik. Tak ada orang yang boleh mengatasi putusan. Ini benda gini perhatian semua kena ingat. Di hari Jumaat begini ni, yang sebut pagi tadi, hari Jumaat ni jauh daripada subuh pagi tadi, naik fajar pagi bakul maghrib, tengah-tengah ni ada saat mustajab. Tak ada ajaran dalam demokrasi, tak ada.
Hari Jumaat ni sama ada kita duduk mana, duduk di Jepun ke, duduk di Mekah ke, duduk di Malaysia, duduk Kelantan ke, hari Jumaat ada sesaat dia daripada fajar pagi tadi buti-buti atau tari petang ni tengah-tengah ada saat mustajab. Doa gapo pun tak mustajab. Doa tak mesti duduk canguk atas masjid, tak ada tak atas kereta kita, ya Allah ampun dosa aku, buka pintu hati aku supaya dapat kenal hak benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Doa Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah hak benar tu biar benar, dia nampak benar. Warzuqna ittiba'ah, dan beri pada kami rezeki untuk tu. Tu benaran ni adalah rezeki. Rezeki bukan nasi saja, bukan duit saja. Buka pintu hati tu benar sebenar ni rezeki. Wa arinal batila batilan, tunjuklah pada kami hak tak pakar biar nampak tak pakar. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah pada rezeki untuk mengelak diri. Coba baca sekali. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berilah pada, tunjuk pada aku benar sebenar ni, tunjuk sungguh benar sebenar, dan buka pintu hati supaya aku turut. Kalau tak pakai kerja ni biar nampak tak pakai, dan berilah pada aku peluang untuk tolak barang yang tak pakai kerja. Allah, payah hidup dunia ni para nak syurga muka sini, kalau syurga mudah kan, siapa dia nak syurga belakang. Baik, keberadaan musyrikin teman-teman, buat seberat benar atas musyrikin, sama ada musyrikin Arab, sama ada musyrikin Melayu, sama ada musyrikin mana pun, berat benar nak turut benar hak muajak. Hak muajak ni ialah puja Allah ni ikhlas dan ada syirik. Allah yatabi ila man yasha wa yahdi ila man yasha. Ini dia, Allah yatabi ila man yasha. Allah pilih orang tertentu padanya, dan Allah tunjuk orang pada tertentu. Allah ni berat-berat berlaku ni. Allah yatabi ila man yasha. Tuhan kata aku sebagai Allah ni, aku pilih orang tertentu aku nak. Seramai-ramai orang ni tidak semua dapat hidayah aku. Seramai-ramai atas dunia ni tidak semua dapat hidayah aku. Aku pilih-pilih. Kita termasuklah pilih kode, masuklah pilihan Tuhan kode. Ni benda-benda gini menyebabkan Nabi kita bila semaya, kadang-kadang Nabi kita ulang ayat tu dulu. Jok petang-petang pas tengah malam Nabi ulas satu ayat. Allah tabi ilaihi man yasha. Allah yang kata aku sebagai Allah ni pilih orang tertentu je. Pilih orang hak nak kat aku. Orang hak nak kat aku beri hidayah. Orang nak tak nak, aku tak pilih, aku tak beri. Hidayah ni barang terlalu amat mahal. Barang mahal mana boleh kita beri kok sih. Kita pergi kedai beli di mata ke beli apa, beli kuih ke, ingat ke anak di rumah, ingat ke bini di rumah. Bila kita pergi kedai piti tak ada, tapi bila tak ada piti kita beli juga. Ingat bini, Allah bini aku buhi benar kuih gua ni, beli. Bila beli kuih ni ingat ke bini, awak balik pada lain tak buhi bini, timah kalau beli piti, kau tahu dia mau buhi benar gua ni, tapi kau yuk mamel kau tahu dia mau buhi kau beli. Sukanya hati kita boleh buat benda hak bini kita berahi, dia sukanya bini bila tu lelaki balik benda hak dia. Ingat Allah begitu juga. Seramai-ramai orang tidak semua nak Tuhan berlaku. Ada hak nak Tuhan, ada hak milih-milih. Kita balik pada zaman Nabi sendiri. Nabi dia tengah hidup lagi. Abu Jahal tak tahu pak darah dia. Abu Bakar bukan pak saudara dia, turut molek Ali. Bilal Habashi, Bilal orang kita panggil tu Bilal. Bilal ni orang Afrika, muka hitam legang, rambut keriting, tubuh hitam berapa semasa hari. Dia turut Nabi. Nabi orang miskin, Bilal orang miskin juga. Patutlah Bilal tak turut Nabi, muka dia Nabi miskin, muka dia kaya, muka dia Bilal miskin juga, turut kaya. Tak buka pintu hati turut Nabi Muhammad. Pak saudara Nabi Abu Talib, pak sudah tak turut Nabi. Tapi Abu Talib ni bela anak saudara dia ni, Nabi Muhammad, dengan duitnya, dengan pengaruhnya, dengan tutukan, dengan peluhnya.
dia bela anak saudara dia, maksud dah hingga sampai Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah hajulaka biha indallah. Dekat anak mati Abu Talib ni tak semua ucap. Nabi kata pak cik, ya ammi, sebut patah la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah wa hajulaka biha indallah, ambu sanggup bujuh dengan Tuhan. Ya Allah, pak saudara aku ni dia mengucap tak boleh awal tadi. Kalau aku mengucap malu aku, malu ni kata lagi apa tu anak patut anak tu budaya mikir lagu tu menyebabkan orang Abu Talib tak jadi nak mengucap. Budaya kita panggil budaya orang Melayu dah mana turut Islam setengah-setengah kau turut semua. Kita dijajah oleh orang putih beratus tahun, tanah Melayu orang putih jajah, orang putih kata agama lain politik lain. Indonesia Belanda jajah, Belanda kata agama lain politik lain. Mesir, Lebanon, Libya, Tunisia ni jajah oleh Perancis, jajah oleh Itali apa nama Mussolini. Libya jajah Mussolini, Mussolini jajah Libya. Orang ni semua ni orang musuh Islam dah. Kalau saya kau butuh Islam, semua mengaku agama ni politik lain, mengaku agama lain. Dengan duitnya akhirnya dengan radio dia duduk tangan dia, surat khabar duduk tangan dia, TV duduk tangan dia, PT tangan dia. Banyak benda-benda yang menyebabkan orang Arab sendiri terpesong daripada Islam ambil komunis, ambil sosialis. Bahkan Melayu kita juga agama lain politik lain, agama lain politik lain. Kabura memang berat atas orang berjiwa syirik benda hak muajat dengan Muhammad. Tapi aku nak ayat kamu Muhammad, Allah tabi ilaihi ma yasha. Aku pilih-pilih orang. Munak aku terima. Mutasib aku beli apa? Aku tak ada hak nak. Jadi kita para hadirin semua lagi jemaah begini, doa lah. Doa yang paling baik ialah doa dalam Quran sendiri, Nabi kita tak pernah tinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 patah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah pada kami dunia ni bahagia. Nak kaya, nak cerdik, nak bijak, nak berpengaruh. Berarti hasanah. Di akhirat juga nak bijak juga. Jangan aku dikaya atas dunia, akhirat kelak pakpong, tak sih. Atas dunia aku besar, akhirat kelak pakat langit pada aku, tak sih. Aku nak di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Reke dunia dengan akhirat. Dalam demokrasi tak ada akhirat. Akhirat tak ada demokrasi, tak ada sebut pun orang demokrasi tak ada sebut akhirat. Mati pun tak sebut. Sedangkan mati ni unsur politik Islam. Tak ada arti kita orang Islam tak ingat mati. Jangan sebut sepandai. Waktu mula-mula Islam itu, Nabi tak benar ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziarah kubur. Aku larang ziarah kubur. Kerana aku tengok mugi kubur aku duk peluk batu nisan, jelak batu nisan, teriak hi. Kenapa? Kubur ni keramat, kubur apa? Kubur keramat. Mana tahu dia keramat? Dia ahli neraka, kita duk kata keramat. Serban besar, jubah janggut panjang ni kata tu wali pun tak tahu tak kira neraka. Mu jangan terpengaruh. Jadi duk atas dunia ni kena ingat, dunia ni kesiapan untuk akhirat. Nak menego banyak mana menego, nak jadi wakil rakyat jadi, nak jadi Perdana Menteri jadi, tapi biar tentu akhirat juga begitu juga. Jangan jadi akhirat kelak lenyek pada dah. Tok guru kena lenyek kepala, cikgu kena lenyek, DO kena lenyek, Perdana Menteri kena lenyek kepala. Kenapa? Kiamat ni khafidatur rafi'ah. Dia pindah orang besar, dia naik orang bawah. Dzuk apa ni dalam surah Ad-Dukhan. Akhirat pula mu masuk neraka tasawuf lah, mu tak lapar aku jamu. Jamu enggak bukan jamu nasi minyak dak, jamu buah zakum. Ta'amul athim kalmuh yaghli fil butun. Buah zakum ni mu tak makan lapar. Bila mu makan orang perut mu gelegok panas. Yaghli fil butun kawal hamim. Buah zakum ni hidangnya aku untukmu ahli syurga, ahli neraka. Bila mu makan perut gelegok. Lepas tu bila-bila gelegok perut tu, Zabaniah kata zuq innaka azizul hakim. Cuba kecak sikit, tu yang atas dunia kita besar. Tu yang awak datuk program pula lagi tun buat IP bukan VIP dah, VIP very very on top person. Akal atas dunia itu dia mau datuk besar. Hala ni cuba rasa sikit buah kayu zakum panas kau dah. Iwak ngain pula ni.
belah-belah juga menyanyi. Zabaniyah ni pun kerja dia menyakitkan kulit, bakar dan melukakan hati orang. Lama dah muat luka hati aku tanya gitu. Hari ni giliran aku pula luka hati. Ni benda gini tak ada sebut lain pada Al-Quran Karim. Dalam demokrasi tak pernah sebut dalam apa. Jadi kita para hadirin semua, alhamdulillah, kita Tuhan buka pintu hati untuk baca Quran, untuk memahami Quran dan untuk laksanakan benar Al-Quran kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره إن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا ما أتت بارك الصالحين آتنا ما أتت بارك الصالحين آتنا ما أتت به بارك الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم عليك من سبنا وشتمنا وسبنا أمام الناس. اللهم عليك بأن هتك حرمتنا وسبنا وشتمنا أمام الناس. اللهم رد كيدهم على نورهم. اللهم اقطع ألسنتهم فلا يتكلموا إلا بالحق المبين. اللهم أعمي أبصارهم ولا أفقع عيونهم فلا يروا إلا البدر المنير. ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير.